Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Bersua kembali bersama Ustazah dalam mengupas buku berkenaan Penawar Bagi Hati. InsyaAllah kali ini kita masuk pada bab yang kelima, iaitu memelihara anggota 7. Namun sesi ini anggota yang kelima lah, bab yang kelima. Jadi anggota yang kelima yang dimaksudkan ialah menjaga faraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan faraj adalah untuk kegunaan mendapat pahala di akhirat, iaitu bagi melahirkan zuriat. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang berbunyi, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah kamu, niscaya kamu akan mendapat anak-anak. Sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu semua terhadap umat-umat lain pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang perkahwinan, semua dalam kepala kita nakkan anak, betul tak? Semua pasangan suami isteri berkahwin mesti antara tujuan utama ingin melahirkan zuriat yang soleh-solehah. Jadi bila sebut tentang perkara perkahwinan ini, ramai di kalangan anak muda-mudi kita hari ini memberi alasan kenapa tidak berkahwin. Kerana tidak cukup duit, belum mampu untuk menanggung isteri. Ini sebagai contoh lah Ustazah bagi. Sedangkan Allah telah menyebut dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Maksudnya kahwinlah kamu, kan? Jika sekiranya kamu miskin, maka Allah akan cukupkan kamu. Jangan memberi sebab tentang rezeki itu terlalu tinggi, kan? Usaha untuk dapatkan rezeki dan masa yang sama, insya-Allah Allah akan cukupkan. Bila kahwin ini, Allah akan cukupkan rezeki untuk kita. Dan isteri itu datang dengan membawa rezeki, anak itu datang dengan membawa rezeki. Kerana perkara rezeki ini telah ditulis oleh Allah semenjak azali, semenjak kita dari dalam kandungan ibu kita lagi. Okay. Jadi bila sebut tentang berkahwin ini, kita mestilah bijak memilih pasangan hidup, kan? Sebagaimana Nabi juga sebut, tunkihul mar'ah li arba'. Dikahwini perempuan itu kerana 4. Kerana apa? Kerana lima liha, hartanya, lihasabiha, keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya, walidiniha, dan agamanya. Maka pilihlah agamanya, niscaya selamatlah kamu. Maksudnya 4 ciri-ciri wanita yang Nabi suruh pilih itu mestilah memandang kepada agama. Begitu juga dengan para muslimat, memilih lelaki yang beragama. Niscaya kita akan selamat. Bila adanya agama, benda lain akan datang, kan? Cantik datang, harta datang, pangkat datang, keturunan datang, kan? Jadi tujuan, kalau kita perasan, sebelum ni anggota-anggota yang lain, mesti ada 2. Anggota itu tujuan dunia dan akhirat. Mata tujuan untuk melihat bisnes kita, pekerjaan kita, kan? Untuk dunia. Begitu juga dengan telinga, tujuan ada dunia akhirat. Lidah dunia akhirat. Allahumma salli ala Muhammad, perut dunia akhirat. Tapi faraj ni hanya untuk akhirat. Jadi Islam ini memberi satu naluri fitrah. Kita ini inginkan kepada kasih sayang, inginkan kepada cinta, kan? Inginkan perasaan tu disayangi, ingin dikasihi. Maka Islam mendatangkan jalan perkahwinan, jalan yang halal.
Jadi kita tak bolehlah memilih jalan yang haram. Sebaliknya iaitu jalan penzinaan. Jadi dalam buku ni Nabi SAW menyebut lagi tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sebut iza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas. Illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Ini nak menyebut tentang zuriat tadi. Apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah amalannya, melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah amal jariah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Selagi mana kita memberi manfaat, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, maka itu akan menjadi pahala kita setelah kita mati. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan untuk ibu bapanya. Ini dikatakan tadi, tujuan utama Allah jadikan faraj untuk kita peliharanya, tujuan untuk melahirkan zuriat yang soleh solehah. Okey. Allah juga menjelaskan bahawa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Maksudnya daripada kita dikurniakan faraj tadi, lahirnya zuriat untuk kita menikmati. Kerana disebut anak ini merupakan perhiasan dunia, seronok. Kita seronok dengan anak kita kan. Jadi kita mesti menjagalah zuriat faraj kita itu dengan jalan perkahwinan, dengan jalan yang baik. Allah menjelaskan lagi, disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Maksudnya indah, perempuan ni dijadikan indah. Anak pun bila kita balik kan, balik kerja penat-penat, bila tengok anak hilang penat kan. Tetapi kita kena juga faham dan tahu bahawasanya bukan semua yang berkahwin Allah akan kurniakan rezeki. Allah akan jadikan juga dia mandul, dia tak ada rezeki. Sebab itulah 3 perkara yang menjadi amalan hingga akhirat tadi bukanlah semata-mata mempunyai anak yang soleh, tapi ada 2 lagi berbaki, iaitu sedekah yang mengalir dan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi semua pasangan inginkan zuriat. Okey. Maka kita perlu mensyukuri dan memelihara faraj dari perkara yang haram seperti zina dan liwat, serta mengeluarkan air mani menggunakan jari. Yang ini disebut sebagai onani. Seterusnya kita perlu memelihara faraj daripada perkara yang syubhah, seperti bersetubuh pada nikah yang batil. Kan? Maksudnya nikah yang tidak cukup rukun dan syarat lah. Kerana sebenarnya Allah telah memuji orang-orang yang beriman dengan disebut orang-orang beriman ini mendapat kemenangan bila mana ia menjaga kehormatannya, iaitu ia menjaga farajnya. Dan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 ini Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim wallazina hum lifurujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan. Sebenarnya kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun ini adanya 11 ciri-ciri orang-orang yang beriman. Okey, silap Ustazah. Adanya 7 ciri-ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman 7 ini sebenarnya mereka inilah yang mewarisi syurga Firdaus pada ayat yang ke-11. Kalau tak silap Ustazah, dalam surah Al-Mu'minun. Jadi termasuk orang-orang yang boleh mendiami syurga Firdaus ini ialah mereka yang memelihara kehormatan mereka dengan maksud menjaga kemaluan mereka. Jadi untuk seterusnya kita berehat dulu seketika. Kita jumpa selepas ini.
Alhamdulillah kita bertemu kembali. Okey, kita sambung dalam bab menjaga kemaluan tadi. Okey. Bila disebut menjaga kemaluan ini, kita faham bahawasanya menjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, iaitu berzina dan liwat. Kenapa manusia memilih yang haram sedangkan yang halal ada? Kalau kita lihat masyarakat kita hari ini terlalu banyak, terlalu ramai yang mempunyai masalah ini. Dah ada pasangan tetapi membuat hubungan dengan pasangan yang lain. Wal'iyazubillah. Yang halal ada di depan mata tetapi memilih yang haram. Allahu Rabbi. Kerana apa? Kerana syaitan sentiasa menghasut dan kita tidak mampu untuk melawan bisikan tersebut. Sehingga orang lain tu nampak cantik je, isteri di rumah nampak macam-macam kelemahan. Ni syaitan lah ni. Dia mengaburi mata kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Si isteri merasakan suami orang lain tu lebih baik berbanding dengan suaminya sendiri. Maka berlakulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita kena ingat, kalau kita baca dalam surah An-Nur, bagaimana Allah menyebut tentang hukuman kepada penzinar lelaki dan penzinar perempuan dan penzina lelaki. Penzina perempuan disebut terlebih dahulu dengan az-zaniyatu waz-zani, dan penzina lelaki fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka disebat kedua-duanya sebanyak 100 kali sebatan. Kerana Allah telah memberi kita jalan yang halal. Bila sebut penzina perempuan ini dan penzina lelaki, dia ada dua kategori. Orang yang berzina yang belum berkahwin disebat 100 kali tadi. Adapun penzina yang sudah berkahwin, dah ada halal di depan mata tetapi memilih yang haram, maka direjam hingga mati. Kan? Direjam hingga mati. Tetapi perkara itu berleluasa pada hari ini. Kerana apa? Kerana kita tidak mengikut apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ini pun disebut tentang ayat wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Tidak boleh menghampiri. Apatah lagi berzina. Tidak boleh menghampiri zina. Kerana menghampiri zina itu boleh membawa kepada perkara-perkara yang haram, iaitu berzina. Dan kena berhati-hati dengan bisikan-bisikan syaitan. Khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan. Syaitan ni kita kena faham gerak kerja syaitan ni macam mana. Syaitan ni dia tidak menghasut kita supaya terus buat perkara tersebut. Tidak. Contoh dia kata, janganlah solat. Dia tak kata macam tu. Tetapi dia sibukkan kita dengan benda lain. Kita lengah-lengahkan solat. Rasa nak buat ni dululah. Tengok Facebook dulu. Sekejap je nak balas WhatsApp ni je. Kan? Jadi begitu juga dengan dalam perkara zina. Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan macam mana? Mula-mula dia suruh kita mesej dulu. Berbalas WhatsApp dengan lelaki. Ataupun sebaliknya lah. Bila dah berbalas, takkanlah nak berwhatsapp je. Telefon lah. Telefon. Bila dah telefon, dia akan kata, takkanlah telefon je. Tak nak jumpa ke? Pergilah jumpa. Itu maksud langkah-langkah syaitan. Begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain lah. Yang dia akan hasut kita. Bisik-bisik kepada kita tentang perkara-perkara yang jahat. Selepas kita jumpa, dia pun kata, takkan tak pegang? Peganglah. Dah ada depan mata. Pegang. Bila dah pegang, maka jadilah apa yang terjadi. Wal'iyazubillah. Jadi bermula daripada
langkah-langkah pertama tu kita dah kena tinggalkan. Kerana tu Allah sebut jangan menghampiri zina. Maksudnya jangan menghampiri perkara-perkara yang boleh membawa kepada penzinaan. Bermula daripada kita mesti menjaga mata tadi. Kita mesti menjaga mata yang pertama tadi. Anggota pertama yang perlu kita jaga. Kerana apa? Dalam kitab ini pun disebut bahawasanya ketahuilah memelihara faraj tidak akan sempurna melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang diharamkan. Begitu juga sebaliknya lah. Memelihara hati daripada memikirkan kecantikan. Dia saling berkaitan antara satu sama lain. Memelihara perut daripada memakan yang syubhah dan terlalu kenyang. Kerana perbuatan yang demikian itu boleh membawa kepada zina yang dikategorikan dalam dosa-dosa yang besar. Ia disepakati oleh para ulama. Dosa ini kedudukannya selepas kufur dan membunuh orang. Maksudnya besarnya dosa zina ini. Yang mana sekarang ni berleluasa sangat kes-kes penzinaan. Kan? Ramai mana anak yang lahir di luar nikah. Sedangkan kita perlu menjaga keturunan. Kan? Nasab keturunan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada kita memelihara mata kita, tidak melihat perkara-perkara maksiat. Jadi dalam surah yang lain Allah menyatakan dalam surah Al-Furqan yang membawa maksud, mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina. Sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan dia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima penghinaan kecuali orang-orang yang bertaubat dan yang beriman. Maka bila mana kita melakukan maksiat kepada Allah, kita terus tepis, terus hapuskan maksiat itu dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang nyawa kita diambil oleh Allah sebelum sempat untuk kita bertaubat kepada Allah, wal'iyazubillah. Jadi sidang penonton, kita berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Jap. Aduh, laparlah pula. Kak Nano? Ya, Nono. Nono rasa kan Nono craving something lah. Kak tahu. Mesti Nono nak makan nasi goreng Cina Pak Abu kan? Bukan. Nono rasa Nono nak makan yang manis-manis. Nono. Apa kata korang cuba coklat yang viral tu, yukis.com? Wah, nak. Jap. Wah, sedapnya. Nono, akak nak. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bersua kembali. Bila mana Ustazah menyebut tentang perkara taubat tadi, Ustazah teringat satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ada seorang lelaki menangis teresak-esak di dalam rumahnya sehingga suara tersebut kedengaran oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mendengar satu suara
pemuda yang sedang menangis terisak-isak. Lalu Nabi memerintahkan sahabat tersebut untuk panggil pemuda tersebut datang kepada Nabi SAW. Lalu bila mana pemuda tersebut sampai bertemu Nabi, Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kenapa kamu sedemikian rupa?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Aku telah melakukan dosa yang besar kepada Allah." Nabi kata, "Ceritakan." Dia tak nak cerita. Dia kata, "Aku melakukan dosa yang sangat besar. Aku melakukan dosa yang sangat besar sehingga aku takut Allah tidak menerima taubatku. Allah tidak menerima taubat aku kerana aku telah melakukan dosa yang sangat besar." Senang nak faham lah. Saya cerita bahasa mudah lah ya. Lalu Nabi tanya, "Apakah dosamu, wahai pemuda? Adakah dosamu ini lebih besar daripada arsy Allah?" "Ya," dia kata, "lebih besar." "Adakah dosamu ini lebih besar daripada rahmat Allah?" "Adakah dosamu ini lebih besar daripada pengampunan Allah?" Pemuda tersebut diam, senyap. Lalu ceritakan, Nabi kata, "Ceritakan padaku." Lalu pemuda tersebut pun bercerita. Dia kata kerjanya menggali kubur. Dia ni seorang penggali kubur lah. Dia gali kubur dah banyak tahun lah, makan tahun lah. Pada suatu hari, ada satu jenazah perempuan yang sangat cantik katanya. Ketika mana dia buka tali tu kan, nak masuk bawah tu, dia nampak muka perempuan tu sangat cantik. Sehingga dia teringat-ringat ketika balik di rumah. Lalu setelah semua orang pulang daripada kubur tu, dia pergi gali semula kubur itu dan dia melakukan penzinaan dengan mayat tersebut. Dan mayat tersebut berkata-kata, diizinkan oleh Allah. Cerita ni ada dalam buku-buku tasawuf lah, nak menceritakan bahawa taubat, kena memohon taubat kepada Allah. Kerana Allah ini maha menerima taubat. Kan? Jangan pernah berputus asa untuk memohon taubat kepada Allah dengan harapan moga-moga Allah terima taubat kita. Okey, jadi ditakdirkan Allah, mayat perempuan itu bercakap. Dia kata, "Engkau wahai pemuda, jawab di depan Allah bahawasanya kau telah meninggalkan aku dalam keadaan junub kepada Allah." Maksudnya dia berzina dengan mayat. Jadi mayat tu kan kita dah mandi, dah kafankan dengan baik kan, ambil wuduk dan sebagainya. Jadi dia mati dalam keadaan junub. Lalu pemuda tersebut balik di rumah sehingga dia tak mampu buat apa-apa. Dia menangis. Dia minta ampun kepada Allah, tapi dia rasa Allah tak terima taubat dia. Sebab itulah dia menangis sampai tak makan. Sampai ni dia rasa takut melakukan maksiat kepada Allah. Itu hebat orang dulu. Kan? Kita sekarang buat dosa kita tak rasa apa. Kita minta jauh sangat daripada perkara tersebut. Kerana bila berlaku sedemikian, kita buat dosa kita tak rasa takut. Maksudnya hati kita sangat keras. Hati kita terlalu keras. Sehingga tidak takut kepada Allah. Dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Lalu bila mana Nabi mendengar cerita tersebut, Nabi rasa sangat marah. Nabi berpaling daripada pemuda tersebut, tak cakap apa-apa. Sehinggalah Allah menegur Nabi. Allah kata, "Adakah engkau yang mengampuni dosa pemuda itu? Bukankah aku yang akan mengampuni dosanya?" Maksudnya Allah menegur Nabi, kita ni sebagai manusia, kenapa kita rasa nak marah? Kenapa kita rasa nak duka cita dengan maksiat orang? Kan? Ketika mana Nabi rasa nak marah tu, Allah menegur Nabi. Adakah engkau ya Rasulullah
yang menerima taubat pemuda tersebut. Kan? Jadi Nabi pun panggil semula pemuda tersebut. Nabi panggil pemuda tersebut. Nabi kata Allah telah menerima taubat pemuda tersebut. Kan? Jadi pemuda tersebut tu rasa macam sukalah, bahagialah. Lalu ditakdirkan Allah setelah Rasulullah bagi tahu kepada pemuda tersebut ikut Nabi solat berjemaah, lalu pemuda tersebut meninggal selepas solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya kita fikir, ya Allah, memang masa susah baca cerita tu dalam buku ni, ya Allah, teruknya kan, tak terfikir macam mana dia boleh melakukan perzinaan dengan mayat, dengan orang yang dah meninggal. Kan bagi kita teruk kan. Tapi sebenarnya pengampunan Allah ini lagi luas. Rahmat Allah ini lagi luas, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Dalam hidup kita ni kena ada rajak, pengharapan. Kena ada khauf, takut. Sentiasa berharap, ya Allah, aku berharap kau terima amalanku, ya Allah. Aku berharap kau terima solatku ini, ya Allah. Sentiasa berharap. Dan sentiasa takut. Takut apa? Ya Allah, takutnya kau terima tak ni amalan aku, ya Allah. Ya Allah, takutnya cukup tak lagi amalan aku buat ni, ya Allah. Kan? Maksudnya dalam keadaan kita takut, dalam masa yang sama kita mengharapkan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, terima taubat-taubat kita, insya-Allah. Okey. Jadi Ustazah akhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Baginda menjawab, mempersekutukan Allah. Padahal dia yang menjadikan kamu. Maksudnya, dosa yang paling besar ialah kita mempersekutukan Allah. Kan? Menduakan Allah. Sedangkan Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang beri nikmat kepada kita. Allah lah segala-galanya. Apa yang kita ada hari ini bukanlah milik kita. Apa yang kita ada hari ini, kejayaan yang kita ada hari ini bukanlah hasil usaha kita. Tetapi dengan keizinan oleh Allah. Dengan pemberian oleh Allah. Maksudnya apa-apa kebaikan yang kita ada, apa-apa kelebihan kita ada, kita mesti kembali kepada Allah. Orang puji kita, kita kata Alhamdulillah, ini semua daripada Allah. Kita balikkan semua itu kepada Allah. Jadi itu dosa yang paling besar ialah mempersekutukan Allah. Lalu, maka aku pun berkata lagi, dia tanya lagi pada Rasulullah. Sesungguhnya, ia adalah sesuatu yang besar. Kemudian aku bertanya lagi, selepas itu apa lagi? Baginda menjawab, membunuh anak kamu kerana takut anak kamu itu akan makan bersama kamu. Dosa besar lagi ialah kita bunuh anak kita. Sebab apa? Sebab takut tak cukup rezeki. Ini jangan main-main. Pun ada berlaku dalam masyarakat kita. Bukanlah bunuh anak yang dah besar tu. Bunuh kandungan. Maksudnya gugurkan kandungan. Gugurkan kandungan. Sebab apa? Tak bolehlah kita kan sekarang ni susah, duit tak ada. Selagi kan. Sebab tu disebut ni, membunuh anak kamu kerana takut anak kamu itu akan makan bersama kamu. Maksudnya khawatir tentang rezeki anak tersebut. Kita takut anak tu lahir menyebabkan kita semakin miskin. Ini pun termasuk dalam dosa-dosa besar. Ini hati-hati. Maksudnya tak boleh senang-senang kita menggugurkan kandungan tanpa sebab. Kena yakin bahawasanya Allahumma salli ala Muhammad, rezeki anak itu telah pun tertulis semenjak azali. Termasuk rezeki kita. Anak tak makan pun rezeki kita. Kita pun tak makan pun rezeki anak. Bahkan sebenarnya kita banyak menumpang rezeki anak-anak kita. Betul tak? Jadi kena hati-hati. Okey. Kemudian aku bertanya lagi, selepas itu apa lagi? Kan?
Dosa yang paling besar di sisi Allah ni. Selepas itu apa lagi? Baginda menjawab, berzina dengan isteri jiran kamu. Maksudnya berzina dengan orang yang terdekat dengan kita. Okey, berzina dengan isteri jiran kamu. Jadi berzina ini termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Kena jaga kita punya kehormatan, kena jaga kita punya faraj. Kerana Allah jadikan faraj ni bertujuan untuk melahirkan zuriat yang soleh-solehah. Memeliharalah peliharalah diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah. Dan balasan dia sangat teruk, sebagaimana yang saya dah cerita tadilah. Balasan kepada orang-orang yang melakukan perkara dan dosa-dosa besar ini termasuk perkara zina, wal'iyazubillah. Jadi mudah-mudahan kita fahamlah, kita faham bagaimana untuk kita memelihara kehormatan kita tadi itu bermula daripada menjaga mata, bermula daripada kita menjaga anggota-anggota yang lain, menjaga perut, menjaga hati, dan sentiasa untuk kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Buat je sesuatu yang jahat, buat je sesuatu maksiat, terus istighfar kepada Allah. Hebatnya kita ni agama Islam, kita boleh direct terus memohon ampun kepada Allah. Berbeza dengan agama-agama yang lain. Dia mesti ada perantaraan kan. Nak kena solat di mana? Di gereja sebagai contoh. Tapi kita di mana-mana nak minta ampun bila-bila, tak tunggu nak solat taubat, terus istighfar di mulut. Nampak je sesuatu, terlihat je sesuatu yang haram, terbuat je sesuatu yang salah, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Rajin-rajinlah mulut kita ini melazimi istighfar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali sehari. Sedangkan Nabi itu ialah manusia, Rasul yang maksum, yang Allah sudah pelihara dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kita apatah lagi manusia yang banyak melakukan dosa. Dan setiap kita merupakan pendosa-pendosa. Pendosa-pendosa yang banyak melakukan dosa. Jangan kita rasa selesa dengan diri kita yang baik. Jangan kita rasa selesa kita banyak melakukan ibadah kepada Allah. Jangan kita rasa selesa kita ni banyak melakukan perkara-perkara kebajikan berbanding orang lain. Tidak. Kita kena sentiasa merasakan diri kita ini tidak cukup. Diri kita ini banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang diridai Allah dan hamba yang sentiasa melafazkan istighfar kepada Allah, insya-Allah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan Allah memberi kita taufik untuk sama-sama kita beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari ini, dalam keadaan kita berusaha untuk menjaga anggota-anggota yang telah Allah kurniakan kepada kita ini sebagai tanda syukur ke atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, insya-Allah. Jadi saya kira setakat ini untuk kali ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Apa-apa yang baik itu daripada Allah dan kurang lemah daripada usaha sendiri, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.